Okey, baik, insya-Allah sama-sama kita sambung untuk sesi yang kedua kelas kita. Baik. Insya-Allah kita akan teruskan slide kita. Maka tadi dalam kelas yang lepas tadi kita telah tahu ataupun telah ditunjukkan berkenaan dengan beberapa keadaan bagaimanakah akhlak masyarakat zaman jahiliyah ketika itu. Baik, kita tengok slide yang seterusnya. Jadi makanya kita tengok, maka selepas Nabi SAW diutuskan, maka kita tengok di antara akhlak dan antara akhlak yang paling dekat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, apatah lagi dengan diri kita, ialah bagaimana akhlak kita bersama dengan keluarga. Okay, baik, siapa yang nak baca silakan angkat tangan. Isha Liana. Isha, sila baca Isha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlemah lembut dalam keluarga dengan memberi keadilan, sabar, mendidik dan memberi nasihat dengan hikmah. Baik, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlemah lembut. Dan Nabi sendiri sebut dalam satu hadis, aku sebaik-baik manusia adalah orang yang paling terbaik bagi keluarganya, dan akulah orang yang paling terbaik dalam keluargaku. Nabi SAW bagi tahu dalam hadis itu nak menunjukkan kalau kita nak menjadi orang yang terbaik, mestilah menjadi baik kepada ahli keluarga kita dahulu. Tapi kalau kepada ahli keluarga kita pun kita menjadi baik, makanya kita belum lagi menjadi terbaik. Nabi SAW berlemah lembut dalam keluarga dengan memberi keadilan. Mesti adil. Cuma adil ini bukan maksudnya sama rata. Beza, sama rata berbeza dengan adil. Sebagai contoh, awak sendiri dah umur 11 tahun. Kemudian awak ada adik, mungkin umur dia lebih muda. 7 tahun, 8 tahun. Ataupun mungkin lebih muda lagi, betul. Umur 4, 5, 6 tahun. Baik. Makanya, ayah pun, ayah awak nak balik rumah sehingga kedai nak beli hadiah. Beli hadiah, baiklah beli yang samalah supaya adil. Jadi ayah pun belilah baby doll dengan botol susu. Contoh. Kemudian bila balik bagi kepada adik awak, wah gembira dia. Tapi dia bagi juga kepada awak baby doll dengan botol susu. Agak-agak awak gembira tak? Kalau Banat mungkin ada yang gembira, ada yang Allah, ayah ni dah besar lah, malu lah main ni. Kalau Banin contoh lain lah. Baik. Jadinya itu sama rata. Maksudnya dia sama. Dia berbeza ya adil ni. Adil ni ialah memberikan sesuatu kepada pihak-pihak yang tertentu itu tapi berdasarkan kesesuaian mereka. Nak bagi hadiah ya adil. Tapi adil bagi hadiah ini untuk yang 4, 5, 6 tahun sesuailah mainan macam tu. Untuk umur 10, 11, 12 takkan nak beliin tu. Belilah Lego ke, Minecraft ke, betul tak? Kalau Banat tu dah beli set alat soleh asas ke, betul tak? Contoh. Ataupun apa-apalah beli pin tudung yang cantik. Tak kisahlah apa-apa tu, beli buku diary, ada warna-warna, ada glitter-glitter tu ke, ada pelekat-pelekat macam-macam tu ke. Itu contoh. Baik, jadinya itu baru dikatakan adil. Adil ni berbeza ya dengan sama rata. Sama rata memberikan satu benda yang sama tapi kepada keperluan-keperluan yang berbeza. Dia berbeza adil. Adil ni dia memberikan sesuatu yang sesuai mengikut keperluan masing-masing. Itu baru dikatakan adil. Baik, sabar, mendidik dan nasihat dengan hikmah. Nabi SAW disebutkan tak pernah pun marah kepada ahli keluarga baginda. Tapi bukanlah bermaksud tak pernah marah langsung. Pernah disebutkan dalam hadis, Nabi SAW tidak pernah maksud marah ni sampai menjerit, marah-marah. Macam Ustaz Azri lah marah awak dekat sekolah. Tak pernah sampai tahap jerit-jerit. Tetapi para sahabat dan ahli keluarga Nabi akan tahu Nabi sedang marah apabila muka Nabi jadi merah. Bila muka Nabi tiba-tiba jadi kemerah-merahan. Maksudnya tengah, macam awak lah tengah tahan marah. Macam, tu betul ikhwan. Macam tu. Jadi harimau kan? Contoh menahan marah tu. Siapa tahu macam ni ikhwan, tahulah macam ni. Itu. Jadi ada tanda, ada isyarat dia. Sehingga kan pernah disebutkan dalam riwayat, Nabi pernah nak memarahi kepada Sayyidatina Fatimah, anak kesayangan Nabi.
anak kesayangan Nabi, tapi Nabi tak sebut, cuma nampak muka Nabi merah. Ada dalam beberapa riwayat disebutkan. Baik, sambung seterusnya, angkat tangan, siapa nak baca? Baginda Maryam, silakan bacakan Maryam. Baginda menunjukkan contoh tauladan yang sangat baik dalam pembentukan keluarga yang harmoni. Ya, baik. Baginda Nabi SAW menunjukkan contoh tauladan. Dalam bahasa Arab disebutkan sebagai qudwah ataupun uswatun hasanah. Orang yang menjadi role model, contoh dalam kita nak mengikuti apa-apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Al-Hafiz ni asyik main emoji je, asyik main background je. Dengar elok, duduk elok-elok belajar. Termasuk Ustaz kena tengok-tengok juga ni. Okay, baik. Yang lain-lain buka video, buka video. Ya, baik. Jadinya menunjukkan contoh tauladan, uswatun hasanah ataupun role model. Seperti mana yang paling mudah kalau kata dalam rumah kita, orang yang kita boleh jadikan sebagai inspirasi yang kita nak ikut. Boleh tengok dekat rumah masing-masing. Ayah yang bersungguh-sungguh bekerja di luar, pergi keluar rumah, pergi awal pagi, balik lewat petang ataupun mungkin ada yang malam. Bahkan mungkin ada ayah-ayah awak yang sampai beberapa hari, beberapa minggu tak berjumpa. Betul tak? Begitu juga dengan bagaimana kesungguhan, contoh yang ditunjukkan oleh mak-mak awak di rumah. Menguruskan rumah daripada pagi. Lepas subuh dah siap-siap pergi dapur untuk sediakan sarapan, kemas rumah, bangun pagi kalau ada anak kecil, guru besar nak masuk. Baik, kalau ada anak kecil, nak uruskan anak pula, nak mandikan, kemudian dah selesai yang itu, nak siap pula untuk masak tengah hari, nanti nak kena temankan anak bermain lagi, kemudian nak ajar pula kalau ada kelas PDPR. Kalau dah besar macam awak, tak apalah, boleh diharapkan ataupun boleh boleh dilepaskan macam tu je lah. Kalau yang lagi kecil, kena bantu pula untuk mengajar daripada pagi sampai petang, bahkan sampai ke malam. Makanya ini orang yang paling dekat dalam keluarga kita yang kita nak jadikan sebagai contoh tauladan. Makanya apatah lagi dalam agama Islam, Nabi SAW menjadi contoh kepada kita. Baik, maka bila Nabi SAW menjadi contoh di dalam keluarga, maka insya-Allah segala apa yang Nabi buat kepada ahli keluarga Nabi SAW, maka kita lakukan juga seperti itu dan kita ikuti. Maka itu menjadi sebab pentingnya kita mempelajari sunnah Nabi SAW. Baik, tengok terusnya. Baik, baginda insan pemaaf di antara akhlak yang paling besar yang terpuji iaitu sifat ataupun sikap pemaaf. Baik, kita tengok bagaimana ceritanya. Suara Ustaz tersangkut. Suara Ustaz tersangkut? Tapi boleh dengar tak? Clear tak? Boleh. Boleh Ustaz, boleh. Okey. Okey, baik. Siapa yang nak baca slide yang ini? Baginda insan pemaaf. Saya. Yang pertama, Husaini. Baik, Husaini yang pertama angkat tangan. Okey, silakan Husaini baca. Rasulullah SAW mempunyai sifat pemaaf yang tiada tolak bandingnya. Sifat baginda yang mulia ini telah membuatkan ramai musuh Islam telah beriman kepada Allah dan menerima Islam sebagai cara hidup yang sempurna. Baik, bagus. Okey, seterusnya yang kedua. Saya ambil teruslah yang tadi dah angkat tangan yang tadi, ikut bilangan yang tadi tu. Ikut turutan yang tadi. Okey, Al-Hafiz sila bacakan yang kedua. Rasulullah SAW memaafkan. Rasulullah SAW memaafkan penduduk Taif
Ustaz ni terlambat ni. Yang telah menolak baginda dengan kasar. Walaupun Malaikat malaikat Jibril menawarkan. Ustaz terlambat Ustaz. Tak nampak. Ha. Oh, sebab dia keluar yang tu sekejap. Ustaz cuba share semula. Sebab kadang-kadang kalau dia naik notification, dia akan tutup. Okey, cuba sambung. Menawarkan untuk membinasakan mereka. Okey, baik. Bagus. Dan yang terakhir, siapa nak baca? Sila angkat tangan. Nafisah Amani, silakan. Peristiwa keislaman Da'su dalam peperangan Ghatfan yang cuba membunuh Rasulullah SAW pada bulannya. Pada awalnya telah membuktikan sifat pemaaf baginda sangat luar biasa. Okey, baik. Jadi, apa yang disebutkan di dalam nota ini, baginda ada insan yang sangat pemaaf. Baik. Tengok pada bahagian yang kedua ni. Pada bahagian yang kedua, baik, ada cerita berkenaan dengan bagaimana Nabi SAW memaafkan penduduk Taif. Taif ini satu tempat, satu kawasan di luar sikit daripada kota Makkah. Taif ini satu kawasan di luar kota Makkah, yang mana Nabi SAW nak meneruskan perintah Allah SWT untuk menyampaikan dakwah. Tetapi pada satu hari ni, Ustaz ni Ustaz ada ceritakan dalam kelas sebelum ni. Tetapi penduduk Taif ini, apabila Nabi SAW sampai untuk menyampaikan dakwah, mereka ini tak sambut Nabi. Bahkan bukan sekadar tak sambut dan meraihkan ataupun memuliakan Nabi SAW, tapi mereka membalas dengan membaling batu-batu. Mereka membaling najis, kotoran, sampah kena dekat badan Nabi SAW. Sehingga disebutkan dalam sirah bagaimana batu-batu dan barang-barang mereka lempar kepada Nabi SAW itu terkena kepada Nabi sehingga sampai tahap berdarah badan Nabi. Sehingga berdarah badan Nabi SAW. Makanya Malaikat Jibril, disebutkan dalam riwayat, Malaikat Jibril ada yang dalam riwayat lain menyebutkan ada malaikat-malaikat yang menjaga gunung-gunung, bukit-bukit di sekitar itu, sehingga datang kepada Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, lebih kurang mafhumnya, kami tak sanggup melihat Tuan diperlakukan macam ni oleh penduduk Taif ini. Dan kalau Tuan mahu dan Tuan izinkan, kami akan angkat gunung-gunung dan bukit-bukit di sekitar Taif ini dan kami akan hancurkan Taif ini sekarang. Bayangkan angkat gunung, bukit yang besar itu dan dihempapkan ke atas bandar tu, atas penduduk Taif ketika itu. Tapi tengok bagaimana sifat pemaaf Nabi SAW. Nabi beritahu jangan. Nabi beritahu jangan kerana apa? Walaupun mereka ini tidak menerima dakwah pada hari ini, moga-moga nanti anak cucu mereka akan menerima dakwah apa yang Nabi SAW ajarkan dan sampaikan, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pemaafnya Nabi. Kita ni kalau kita diberlakukan, dibuat jahat macam tu, agak-agak kita tak kisahlah, kita benci dah dengan orang tu. Bahkan kita doakan keburukan kepada orang yang buat jahat kepada kita, betul tak? Tetapi berbeza dengan Nabi SAW, sifat pemaaf itu walaupun diberlakukan teruk begitu, tapi Nabi tidak memikirkan untuk diri sendiri. Nabi memikirkan untuk kesinambungan dakwah supaya dapat disampaikan agama Islam ini, dapat disampaikan risalah Islam terus kepada generasi seterusnya. Tak dapat generasi ini, tak apa, yang seterusnya. Maka itu menunjukkan sifat pemaaf Nabi SAW. Dan kemudian ada cerita yang kedua tadi berkenaan dengan Da'thur. Da'thur ini dalam peperangan, salah satu peperangan yang yang disertai oleh baginda Nabi SAW, peperangan Ghatfan namanya.
Asalnya niatnya nak bunuh Nabi. Memang dia join peperangan tu memang nak bunuh Nabi SAW. Tapi kemudiannya apabila dia cuba nak bunuh, tak berjaya, kemudian dia ditangkap sebagai tawanan perang. Kumpulan dia kalah, ditangkap sebagai tawanan perang. Maka kemudian sebagai tawanan perang, bukan diperlakukan seperti seorang banduan. Dalam penjara kita boleh seksa ke berkasar dengan mereka ke tidak. Bahkan dilayan dengan baik. Ada hak-hak seorang tawanan perang. Dalam Islam ni, bila dalam Islam dalam perang pun ada adab yang kita kena jaga. Dia tidak boleh diseksa, dilayan dengan baik, dengan sewajarnya, dia berikan makanan, dia berikan tempat untuk diletakkan dia dalam keadaan yang sesuai, tapi taklah sampai tahap selesa. Sehingga mendatangkan rasa kata apa, berubah hati Da'thur tadi, sehingga dia pun dia memaafkan Da'thur dengan siap nak membunuh itu. Kemudian sampailah dia ini tak jadi nak bunuh Nabi SAW. Ada dalam riwayat menyebutkan akhirnya memeluk Islam, tapi ada yang riwayat lain menyebutkan kemudian dia tidak memeluk Islam, cumanya dia mengagumi ataupun menyebarkan berita berkenaan kebaikan Nabi SAW ini. Baik, maka itu nak kata sifat pemaaf Nabi SAW. Baik, Ustaz ada nak cerita tu pasal adab dalam perang, tapi dah pukul 9.30 dah, nak habis lagi kita dah, lepas ni kelas ibadah kan. Baik, tak apalah Ustaz sambung sikit lagi pasal muamalat. Baik, last Ustaz nak minta siapa yang baca. Ini tak nak angkat tangan, Ustaz nak pilih. Siapa yang tak buka kamera ni Ustaz nak pilih . Lepas tu semua buka kamera tiba-tiba. Danish Hakim, Ustaz nak dengar suara Danish Hakim lah. Boleh Danish Hakim baca muamalat, pengertian muamalat. Okey Ustaz. Alhamdulillah. Dah lah tak dapat jumpa, dapat dengar suara je. Okey, silakan. Urusan seharian manusia yang berkaitan dengan perkara ekonomi dan sosial. Ia Ustaz tak nampak? Tak nampak. Oh, dia terhalang lagi. Kita Ustaz share semula. Sabar. Okey, merupakan peraturan dalam perhubungan manusia sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing. Ya. Berlandaskan syariah Allah. Ya, baik. Tak apa, sampai situ saja. Okey, baik. Ini mungkin slide yang terakhir lah kot. Ustaz akan laju sikit. Baik, muamalat, apa dia? Urusan seharian manusia yang berkaitan dengan perkara ekonomi dan sosial. Muamalat ni kebiasaannya orang akan faham ekonomi sahaja. Tapi sebenarnya muamalat iaitu bagaimana kita berurusan. Muamalah. Di dalam urusan ekonomi yang kebanyakan orang tahu dan juga sosial. Bagaimana kita bermuamalat dengan kawan-kawan kita. Itulah dia, macam mana kita bergaul, bagaimana kita berkawan, bagaimana kita berurusan. Itu juga dipanggil muamalah dengan manusia. Sosial, itu dimaksudkan sebagai ekonomi dan sosial. Ia merupakan peraturan dalam perhubungan manusia sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing berlandaskan syariat Allah. Cumanya bila dia sebutkan muamalat, kebanyakannya akan tertumpu kepada satu cabang sajalah, ekonomi. Bahkan ada bank yang dinamakan sebagai bank muamalat. Kita di Malaysia ada nama bank muamalat, maksudnya bank yang berkaitan dengan urusan ekonomi,
menguruskan ekonomi ataupun yang berkaitan dengan perniagaan. Baik, maka itulah ataupun muamalat ini boleh diertikan juga untuk mudah awak faham hukum dan akhlak di dalam berjual beli. Hukum dan akhlak di dalam berjual beli. Okey, baik. Ustaz rasa ni slide yang tak akhir kot. Untuk muamalat ni insya-Allah dia tak banyak sangat dia punya penerangan dia. Okey, baik. Siapa Ustaz nak pilih lagi? Siapa yang baca? Zakwan, sila baca yang pertama Zakwan. Kejap Ustaz hilangkan balik yang tu. Okey, Zakwan sila baca Zakwan. Yang pertama sistem jual beli zaman jahiliyah dipenuhi dengan kezaliman, wabak dan riba. penipuan. Ini sebutan dia riba. Riba dan penipuan. Rasulullah SAW membawa satu sistem jual beli yang adil. Okey, baik. Pada zaman jahiliah itu dipenuhi dengan kezaliman, tak adil. Barang itu tak berharga ataupun sikit saja nilainya, tapi diperas untuk bayar dengan nilai yang tinggi. Begitu juga berlaku riba. Riba ni apa? Siapa tahu riba ni apa? Baik, riba ini secara mudahnya, riba ini ialah kita mengenakan bunga kepada satu nilai yang kita pinjam. Dia jadi lebih. Nak mudah faham lagi, contoh katakan Ustaz pinjam duit Mu'alimah RM100. Kemudian bila Ustaz nak bayar balik, Mu'alimah kata tak boleh. Itu 100 itu dulu pinjam, tapi awak ni Ustaz lambat bayar. 2 minggu baru bayar. Jadi sekarang ni nilai kena bayar ialah RM120. Asalnya pinjam 100 tapi kena bayar 120. Makanya RM20 yang jadi beza di antara pinjaman dengan yang kena bayar balik, RM20 itu dipanggil riba. Itu yang dipanggil sebagai riba. Makanya riba ini haram dalam Islam, tak boleh. Kalau ikut hukum asal dia, bukan kalau ikut memang hukum asal riba itu Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran. Ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, Allah menghalalkan kepada kamu jual beli. Jual beli boleh. Tapi riba mengenakan harga yang tinggi ataupun mengenakan bunga pada satu-satu perjanjian yang sudah asalnya, maka itu haram. Kalau dah pinjam 100, Ustaz. mesti kembalikan pulang balik 100. Tidak boleh lebih. Ustaz. Baik. Ya, saya kenapa tu? Ya. Oh, Ustaz lupa, ya Allah. Bunga tu Awak berapa ada ringgit, kelas- Ustaz? Bunga Bunga tu berapa dia, ringgit? Ikhwan? Bunga? Tak, dia bunga ni dia bergantung berapa ringgit kepada tu? perjanjian. Tak apa Bunga tu? istilah. Sabar dulu, bunga tu bukan bunga yang awak faham tau, kuntum bunga tu. Bunga tu ialah lebihan duit yang perlu dibayar walaupun itu bukan yang awak pinjam. Ustaz bagi tahu dia, awak pinjam 100. Jadi bila pinjam 100 patutnya kena bayar semula ataupun awak berhutang 100 sajalah. Tetapi kadang-kadang awak akan dikenakan bayaran yang lebih tinggi. Pinjam 100 tapi kena bayar 120 contoh. Maka RM20 yang lebih itu dikatakan itulah yang disebutkan sebagai riba. Dan riba itu haram. Kecuali kalau kita terpaksa. Terpaksa. Mungkin kalau nak faham lebih lagi boleh tanya mak ayah. Contohnya kereta yang majoriti ramai orang pakai sekarang. Rumah yang awak duduk sekarang. Ini nak tak nak memang akan ada terkena riba itu. Ini perbincangan lagi tinggilah. Cumanya nak faham riba itu ialah awak pinjam sepatutnya nilai ini patutnya bayar nilai yang sama tapi awak itu riba. Pinjam 100 sepatutnya 20. RM20 itu riba. InsyaAllah harap boleh fahamlah apa yang dimaksudkan dengan riba itu. Dan penipuan, tipu timbang, patutnya berat dia cukup 1 kilo tapi tak cukup 900. Tapi bayar untuk nilai 1 kilo, contoh 900 gram je yang dapat. Baik, sambung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebut tadi dalam Al-Baqarah ayat 75, maksudnya Allah telah menghalalkan jual beli. Baik, kemudian yang terakhir
Syifa boleh, Syifa Sumayah. Kenapa berhenti? Kedatangan Islam. Kedatangan Islam telah mewujudkan sistem perniagaan, pinjaman, pergadaian dan sebagainya yang adil dan tiada penindasan. Sehingga kini, sistem jual beli telah diterima oleh semua kaum, bangsa dan agama. Baik. Sistem jual beli di antara sistem yang diperkenalkan oleh orang Islam. Waktu zaman dahulu, mungkin ni dalam subjek matematik awak ada belajar dalam bahagian topik mata wang. Dalam mata wang dulu zaman dahulu, sebelum adanya sistem yang betul jual beli, dia ada sistem yang berbeza-beza. Tetapi di antara yang memperkemaskan dan memencantikkan urusan jual beli ini, agama Islam. Maka bila datang dakwah Nabi SAW sampai seruan Nabi menyampaikan risalah berkenaan dengan Islam, maka Islam memperkenalkan sistem yang adil. Pinjam 100, bayar 100. Adil, tidak ada riba, kemudian tidak ada penipuan. Kalau kita beli untuk 1 kilo buah dengan harga sekian-sekian, maka kita dapat 1 kilo buah. Bahkan mungkin dapat lebih. Kalau seorang itu dilebihkan, dia menjaga hukum dalam jual beli, tapi dia juga ada hati yang baik, dia nak sedekah lebih. Dan tidak ada berlaku apa-apa perkara yang merugikan mana-mana pihak. Pembeli pun untung, penjual pun untung. Berbeza dengan zaman jahiliah tadi, pembeli rugi, penjual untung. Ataupun mungkin juga penjual kena tipu, penjual rugi, pembeli yang untung. Dan lain dan berbagai lagi perkara-perkara yang berlaku dalam urusan jual beli ataupun ekonomi pada zaman jahiliah dahulu. Baik. InsyaAllah saya rasa itu sahaja. Kalau ada apa-apa soalan nanti boleh mesej dan tanyakan pada Ustaz. Cumanya untuk latihan, Ustaz tak pasti. Dalam buku Fagus, buku aktiviti itu ada tak tajuk ataupun latihan yang lebih kurang sama dengan tajuk yang kita dah baca ini. Dan itu Ustaz akan update semula dalam grup kalau ada berkenaan dengan nak siapkan latihan lah. Baik. Jadi insya-Allah dalam Ustaz nak ingatkan. Baik, ini Ustaz nak stop recording dulu. Baik, Ustaz nak ingatkan